yang mana kita masih lagi berbincang bab yang berkaitan dengan Kitabul Iman, iaitu bab keimanan daripada ringkasan Sahih Al-Bukhari. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, pada hadis yang lalu kita membincangkan tentang bagaimana keimanan itu istiqamah. Tanda keimanan itu adalah istiqamah dalam ibadah kita. Jadi Ramadan ini sebagai satu waktu ataupun period yang paling sesuai kita nak latih diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat serta limpahan kurniaan daripada Allah. Atas segala-galanya Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita berada di penghujung Ramadan, yang mana kita masih lagi diberi kesihatan, diberi kemampuan untuk menghidupkan siang Ramadan dan malam Ramadan dengan ibadah. Subuh kita datang berjemaah, alhamdulillah. Satu kenikmatan yang besar Allah berikan kepada kita. Terima kasih kepada pihak masjid yang memberi peluang kepada saya pada subuh pagi ini untuk memberi sedikit perkongsian. Kebetulan saya pun free pada pagi ini. Tak ada apa-apa kuliah subuh. Tak balik kampung. Maksudnya tak balik kampung jauh. Sebab saya orang sini. Parents semua dekat sini. Lepas tu mertua pun orang duduk sini juga. Jadi kita cover lah mana-mana kawan yang balik jauh. Jadi next Jumaat pun untuk baca khutbah pun tak ada stok. Ustaz-ustaz semua balik negeri. Ya. Jadi sekarang pun dah start beberapa masjid kontak mana-mana ustaz duduk sini ni minta jadi khatib. Pasal apa imam, ustaz-ustaz semua balik kampung. So stok imam tak ada. Stok khatib tak ada. Tu kita ni badan satu je lah. Sekali pergi masjid tak boleh nak bagi lain. Kalau lelaki ni kahwin lain cerita lah kan. Dia boleh lebih. Tapi petugasan ni terhad. Ala kulli hal, insya-Allah semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan. Jadi kuliah subuh ni tuan-tuan tak ada special apa-apa, cuma kita sambung pengajian kitab Mukhtasar Sahih Al-Bukhari. Ringkasan daripada Sahih Imam Bukhari, yang mana kita masih lagi berbincang bab yang berkaitan dengan Kitabul Iman, iaitu bab keimanan daripada ringkasan Sahih Al-Bukhari. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, pada hadis yang lalu kita membincangkan tentang bagaimana keimanan itu istiqamah. Tanda keimanan itu adalah istiqamah dalam ibadah kita. Jadi Ramadan ini sebagai satu waktu ataupun period yang paling sesuai kita nak latih diri kita. Kita nak jadikan habit mereka yang istiqamah. Kalau boleh Ramadan kita boleh datang berjemaah setiap malam tarawih, insya-Allah kita berdoa pada Allah kekuatan diri supaya kita dapat terus berjemaah habis Ramadan nanti. Kalau Ramadan kita boleh khatamkan Al-Quran, habis Ramadan insya-Allah. Kalau kita dah terbiasa, lepas Ramadan pun kita baca Al-Quran. Walaupun tak sebanyak seperti bulan Ramadan, tetapi dia berkurangan, tak apa. Yang penting istiqamah. Jadi kita dah bincangkan istiqamah walaupun sedikit.
Amalan tu walau sedikit tapi secara berterusan, maka itulah tanda keimanan, tanda kesempurnaan iman. Daripada kita buat banyak-banyak, tetapi akhirnya kita bosan, penat, kita tinggalkan amalan tu. Macam ada sebagian ulama, ya, disebut, dia kata jangan jadi orang musim Ramadan. Kalau bahasa Arab disebut Ramadhani, dia bukan Rabbani. Kata kun Rabbaniyan wala kun Rabbaniyan la Ramadhaniyan, disebut dalam kitab. Ada satu buku, ulama dia kata jadilah Rabbani, bukan Rabbani nasyid ya, Rabbani. Jangan jadi Ramadhani. Jadilah orang yang bertakwa, melalui manhaj Allah Subhanahu wa taala, jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan jadi orang yang Ramadan. Maksudnya ibadah hanya musim Ramadan sahaja. Tetapi istiqamah terus dibawa habis Ramadan. Itu hakikat keimanan, hakikat amalan yang paling disukai oleh Allah dan Rasulnya, walau sedikit. Ya, itu Ramadan memang kita giatkan, banyak. Ya, kalau selain Ramadan, ulama-ulama salaf mereka menghatamkan Al-Quran 3 hari sekali. 3 hari sekali berdasarkan hadis Nabi SAW. Nabi tak izinkan para sahabat khatam Al-Quran melebihi 3 hari. Kerana apa? Sebab siapa baca laju-laju, dia khatam Al-Quran kurang 3 hari, dia kurang tadabbur. Jadi ada sahabat Nabi, dia baca laju, 1 hari dia khatam. Maka Nabi tegur, dia kata, kalau boleh, jangan khatam selain tak sampai 3 hari. Maksudnya, baca slow-slow, sambil baca, sambil tadabbur. Nabi tak galakkan sahabat baca 1 hari 1 khatam, sampai tak tadabbur isi kandungan Al-Quran. Sahabat Nabi dia bukan macam kita ya. Mereka dulu adalah faham baca Al-Quran, mereka faham. Mereka faham bahasa Arab, mereka lebih faham maksud Al-Quran. Macam kita tu nak faham kena buka terjemahan dan belajar tafsir lagi. Kita maksudnya nak tadabbur Al-Quran, kita kena ada sesi yang lain. Kena ada belajar yang lain. Ataupun baca Al-Quran, lepas tu buka terjemahan baca. Sebab kita tak menguasai seperti para sahabat. Begitu juga apabila itu semua dilakukan oleh para sahabat, tabi'in, Imam Syafi'i, khatam Al-Quran 3 hari sekali. Bila masuk Ramadan dipergiatkan. Sebab itu Imam Syafi'i dia khatam 1 hari 2 kali. Siang sekali, malam sekali dia khatamkan Al-Quran. Dia laju. Bukankah ini bertentangan dengan hadis Nabi, jangan khatamkan Al-Quran within 3 days? Tidak. Maksudnya Ramadan dimuliakan oleh Allah sebab diturunkan Al-Quran, dan bulan Ramadan disunatkan kita membaca Al-Quran. Maka para sahabat, begitu juga para salaf, mereka tinggalkan sementara tadabbur untuk bacaan Al-Quran yang banyak. Itu yang ada 1 hari sekali khatam, ada yang 2 kali dan ada yang 3 kali. Mungkin orang bertanya macam mana 1 hari boleh 1, kita nak habis 1 hari 1 juzuk pun penat. Macam mana boleh khatam 2-3 kali? Tuan-tuan, para salaf ni, tuan-tuan, mereka bukan macam kita. Kita baca Al-Quran macam ni, pakai tab, pakai handset, pakai Al-Quran. Para salaf ni mereka Al-Quran di mulut mereka seperti membaca Al-Fatihah. Kita bayangkan kita betapa lancarnya membaca Fatihah, betapa lancarnya kita membaca 3 kul. Macam itulah Imam Syafi'i dan ulama-ulama lain lancar menghafal Al-Quran. So 24 jam Al-Quran. Berjalan pergi Al-Quran. Nak pergi sana, nak pergi masjid, nak pergi kedai. Mulut kumat kami dengan Al-Quran. 24 jam. Kecuali masuk tandas saja. Ada riwayat salaf sampai mereka penat, duduk, mereka baring sambil kumat kami Al-Quran. Tu yang tak heran 1 hari 2 kali khatam. 3 kali khatam. Betul tak? Itu. So tak heran lah. Maksudnya Ramadan ni kita baca Al-Quran. Tadabbur tu tak apa, kelas tafsir tu nanti. Al-Quran habiskan 2-3 kali khatam sebulan. Tetapi habis Ramadan, jangan tinggalkan Al-Quran.
Jangan tinggalkan ibadah, witir ke, bangun malam ke, bawa istiqamah. Cuma masuk Ramadan ni pergiatkan. Tapi keluar Ramadan, dia kurang sikit. Mungkin kita kurangkan bacaan dan kita tambah tadabbur. Mungkin. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita nak masuk hadis yang lain. Bab yang seterusnya, hadis yang ke-36, babu ziyadatil imani wa nuqsanih. Bab bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Hadis yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khairin. Yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burratin min khairin. Yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu zarratin min khairin. Hadis terjemahannya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, akan keluar daripada neraka mereka yang menyebut la ilaha illallah dan di dalam hatinya satu biji gandum barli daripada kebaikan. Dan begitu juga akan keluar daripada neraka mereka yang menyebut la ilaha illallah yang mana di dalam hatinya seberat satu butir tepung gandum daripada kebaikan. Dan begitu juga akan keluar daripada api neraka mereka yang menyebut la ilaha illallah yang mana di dalam hatinya sebesar biji jagung daripada kebaikan. Habis hadis. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ni cerita tentang iman. Iman ni penting. Walaupun sebesar biji gandum yang kecil ataupun sebesar beras ataupun sebesar pasir, biji pasir tu, walaupun sedikit, keimanan ni penting untuk menjaminkan seseorang itu tidak kekal di dalam api neraka. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW sebut, orang yang sebut la ilaha illallah, yakin bahawa tiada Tuhan disembah melainkan Allah dan ada di dalam hatinya sebesar tepung bali. Tepung bali ni tuan-tuan, dia tepung yang paling murah pada zaman Nabi SAW. Ya, maksudnya ada keimanan besar sebutir kecil macam tu, lebih kecil daripada sebutir beras. Kecil je iman dia. Nabi kata dia akan keluar daripada api neraka. Maksudnya, kalaulah dia ada sedikit keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Tetapi kalau kufur seterusnya, kufur yang sama sekali dia tidak beriman pada Allah, dia akan kekal selama-lamanya. Jadi ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan isu mengkafirkan umat Islam ni satu benda yang bukan mudah. Sebab itu kita akidah ahli sunnah wal jamaah tidak mudah mengkafirkan seseorang, apatah lagi isu-isu berkaitan dengan khilaf. Dekat Malaysia ni banyak ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang kita kata ya, tapi untuk mengkafirkan seseorang itu bukan satu benda yang mudah. Yang mungkin kita boleh kafirkan mereka itu contoh anti hadis, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ikut piawaian bagaimana seseorang itu boleh terbatal imannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kata sesiapa yang ada keimanan di dalam hatinya sebesar tepung bali yang paling kecil tu, Nabi kata dia akan masuk ke dalam syurga Allah satu hari nanti. Maksudnya dia ni dekat dunia ni tak pernah buat kebaikan, tak pernah sembahyang, buat jahat seumur. Dia tak pernah pergi haji, tak pernah apa, tak pernah berzikir, tapi dalam hatinya ada secebis beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak pernah murtad, tak pernah keluar Islam. Maka satu hari nanti dia akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia akan keluar daripada api neraka. Orang yang beriman, ahli maksiat, tidak kekal selama-lamanya di dalam neraka. Dia kena polish dulu, dia kena bersihkan dulu di dalam api neraka, selepas itu barulah dikeluarkan. Berbanding mereka yang kufur. Dan kemudian Nabi kata sesiapa yang ada keimanan yang sebut la ilaha illallah
dan di dalam hatinya ada iman sebesar bijian gandum. Gandum ni dia beras putih, beras yang berkualiti, tinggi lah. Kalau Bali ni beras grade B, macam kita ni lah. Kalau gandum ni grade A. Nabi biasa disebutkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Nabi SAW makan beras Bali. Nabi tak makan beras yang mahal-mahal. Nabi sangat-sangat sederhana hidup Nabi SAW. Ya. Sebab itu ada orang tanya, Ustaz, saya ni makan beras A. Jadi nak bayar zakat tu wajib ikut harga beras A ke beras B? Saya kata kalau ikut hukum, ikut kebiasaan masyarakat. Majoriti kebiasaan masyarakat makan beras grade A ke grade B. Kalau kat Selangor ni, dekat Malaysia secara umumnya, secara khususnya dekat Selangor, rata-rata rakyat Malaysia ataupun majoriti rakyat Malaysia, mereka makan beras grade B. So, bayar pun kadar yang wajib ikut grade B, walaupun kita makan grade A. Tapi kalau secara sukarela, secara ikhlas kita nak bayar grade A, lagi digalakkan, disunatkan. Tapi saya makan grade A, tapi takkan nak bayar grade B. Dia bukan kira makanan peribadi, tidak. Dia makan kebiasaan masyarakat sekeliling ataupun setempat ketika itu. Masyarakat setempat ketika itu, mereka makan beras grade B kebanyakannya, maka ikut harga grade B. Walaupun kita makan grade A. Tapi digalakkan, kita bayar grade A. Sama jugalah orang Arab. Orang Arab yang duduk sini kan, mereka duduk sana makan gandum. Tapi kat sini bayar kena ikut beras. Mereka tak, saya makan gandum, mana makan beras. Saya nak bayar ikut harga gandum. Tak boleh. You kena ikut Malaysia. Sama juga macam saya belajar dulu dekat Mesir, dekat Jordan, tuan-tuan. Kena ikut harga gandum. Walaupun kami makan beras. Kat Malaysia tu, orang Malaysia, dekat Timur Tengah, beras ni mahal sedikit. Lebih mahal sedikit berbanding gandum. Mahal pun mahal lah, kita beli juga. Kita mana larat hari-hari makan roti macam Arab kan. Arab boleh lah, itu kebiasaan. Semenjak lahir, itulah dimakan. Kita ni perut Melayu. Tak jumpa nasi, tak boleh. Kita belilah. So kita tanyalah, Syekh macam mana? Kami ni makan beras. Kalau sekilo beras dengan sekilo gandum, mahal lagi beras dekat Mesir ni. Kat Malaysia dia lagi murah lah kan. Ya. Jadi kami nak bayar zakat macam mana? So Syekh kami kata, ikut sini lah. Dalam kitab fiqh, ikut setempat. Kebiasaan setempat. Walaupun kamu makan beras, tapi masyarakat Mesir makan lain. So kamu bayar ikut harga gandum. Macam tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebut tentang bagaimana Nabi SAW makan, Nabi makan grade B, syairah. Sebab itu Nabi tentukan yang mana harga makanan tepung Bali itu menjadi makanan rutin, ruji untuk dibayar zakat fitrah. Ya. Dan tepung gandum paling kecil sekali. Ya. Bila dibandingkan dengan bijian, tepung gandum ni dia lagi besar sikit. Bila dikupas kulit dia tu, maka dia menghasilkan warna putih itulah yang kita uli, adun dan dijadikan roti. Ya. Dan begitu juga Nabi SAW akan keluar daripada neraka mereka yang sebut la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada keimanan, kebaikan sebesar biji jagung. Jagung lagi besar sikit. Nampak? Apa beza tuan-tuan? Apa beza Nabi sebut sebesar satu biji tepung Bali, gandum dan jagung? Sebab apa? Ketiga-tiga ini adalah base size yang berbeza. Bali paling kecil, gandum besar sikit, jagung lagi besar. Ketiga-tiga menunjukkan satu indikator bahawa iman sekecil macam mana sekalipun, seseorang itu tetap akan masuk syurga satu hari nanti. Walaupun telah diseksa di dalam api neraka. Yang mana sekecil-kecil keimanan sekalipun tetap mereka tidak kekal lama di dalam neraka. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Dia bukan seperti golongan-golongan Islam yang terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah seperti golongan Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah kata kekal dalam neraka. Golongan Khawarij, golongan Ibadhi yang bukan ahli sunnah wal jamaah, mereka mendakwa bahawa pelaku dosa besar kekal selama-lama dalam api neraka. Itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Ya, sebab itu kita ahli sunnah wal jamaah bukan benda mudah untuk kita mengkafirkan seseorang itu ataupun nak mensyirikkan seseorang. Apatah lagi benda-benda khilaf yang dikhilafkan antara ulama. Ya. Baik. Jadi apa beza? Kenapa Nabi sebut Bali,
gandum dan biji jagung. Nabi nak tunjukkan bahawa iman tu berbeza-beza besarnya. Sebab itu dalam Sahih Bukhari, Imam Muslim, Imam Bukhari dia sebut babu ziyadatil imani wa nuqsanih. Bab yang menceritakan tentang iman bertambah dan iman berkurangan. Yang bermaksud apa tuan-tuan? Iman ni boleh bertambah dan boleh berkurangan. Sebab apa? Sebab Nabi sebut ada sebesar biji bali, ada sebesar biji gandum, ada sebesar biji jagung. Dia besar, kecil, besar, besar, besar. Maksudnya iman kita boleh bertambah dan iman boleh berkurangan. Macam mana iman tu bertambah? Bertambah dengan keikhlasan dan ibadat. Kalau makin banyak kita beribadah, lagi semangat kita beribadah, itu tanda keimanan kita bertambah. Tapi kalau ibadah kita berkurangan ataupun kualiti ibadah kita berkurangan, itu penurunan ibadah. Sebab itu ulama kata al-imanu wal amal. Maksud iman itu qaulun wa amalun. Iman itu adalah kata-kata kita sebut la ilaha illallah dan dibuktikan dengan amalan. Maksudnya lagi tinggi amalan kita, lagi bagus amalan kita, menandakan iman kita bertambah. Tapi kalau kalau amalan berkurangan, dulu rajin buat solat sunat tapi berkurangan, dah makin lama tinggallah. Tanda ini kita makin turun. Ataupun dia buat macam biasa tapi kualiti tak ada. Solat tapi ala kadar, khusyuknya tak ada, kepala melayang tempat lain. Itu tanda-tanda keimanan berkurangan. Sebab itu kalau rasa dia punya mood dia berkurangan, dulu rajin berjemaah dekat Masjid Al-Falah, tiba-tiba berkurangan pula. Datang maghrib dengan isyak pula, subuh tak datang lagi. Itu tanda-tanda iman kita menurun. So macam mana? Kena paksa diri tuan-tuan. Kena paksa diri, jangan kita layan. Paksa diri, pergi balik solat berjemaah. Itu cara kita nak lawan tuan-tuan. Kalau tidak, syaitan akan terus menghasut kita biar iman kita jatuh. Kita mungkin tak sampai ke kufuran, tapi dari segi sudut ganjaran rahmat Allah Subhanahu Wa Taala juga berkurangan. Pahala juga berkurangan. Sebab apa? Pada hadis yang lalu Nabi sebut, sesiapa yang Allah tidak akan bosan untuk bagi kita pahala dan ganjaran, melainkan kita bosan nak beribadah. So kalau bosan, malas nak pergi, malas nak buat sunat, malas begini, tinggalkan habis Ramadan, tinggalkan Al-Quran, tinggalkan tahajud, tinggalkan witir, maka Allah pun bosan nak bagi amalan kepada kita, ganjaran kepada kita. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ni menolak dakwaan-dakwaan golongan bukan ahli sunnah wal jamaah mengatakan ahli maksiat kekal selama-lamanya di dalam api neraka. Orang tanya, ustaz, kalau dia tu memang tak pernah semayang daripada kecil sampai meninggal, tak pernah semayang, tak pernah puasa, minum arak lagi, berzina pula itu, tapi dia tak pernah murtad, masuk syurga ke? Kalau ikut hadis, satu hari nanti dia akan masuk syurga. Tetapi masuk neraka dulu. Cuci, baru dia lepaskan. Ya. Jangan pula, boleh lepas tak okey lah tu. Jangan cakap tu okey. Masuk neraka satu saat pun tak tahan. Apa tahan lagi? Satu hari bersamaan dengan 1000 hari. Bayangkan, 1000 tahun. Bayangkan, satu hari dekat neraka. Belum 2 hari lagi. Minta jauh daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, cerita tentang keimanan ni, ya. Jadi sebab itulah saya bila cerita tentang RUU ni tuan-tuan, dia bukan cerita politik. Perjuangan tu perlu diteruskan. Kita kena upgrade undang-undang Islam kita. Mana yang ada lompong tu. Kita tahu lompongan-lompongan ni bukan salah daripada apa, benda tu agak complicated. Ya. Daripada zaman penjajah, undang-undang persekutuan yang pertama sekali. Kalau kita lihat manuskrip sejarah Melaka ni, masa tu undang-undang sivil tak ada. Undang-undang Islam adalah undang-undang yang prime. Kalau kita lihat batu bersurat Terengganu kan, dia tulis hukum hudud tu tuan-tuan, hukum Islam. Bila masuk penjajah, semua sistem ditukar. Kita merdeka, undang-undang persekutuan sebagai undang-undang tertinggi. Mahkamah syariah pun tak ada nak lawan. Itu complicated lah. Bukan senang kalau nak ubah, kena 2/3 parlimen senang. Bukan kita nak salahkan hakim itu, no, bukan. Nak salahkan sultan ke, nak salah apa, bukan. Ini benda yang complicated. Dia kena bergerak sekarang, sikit-sikit. Jangan salahkan ulama', jangan salahkan apa, tak ada. Benda ni susah. Dia susah, memang susah, agak mustahil. Bukan mustahil, boleh kalau Allah nak. Cuma dia kena usaha dia sekarang. Kalau tak usaha sekarang, dia tak akan berubah. Mungkin kalau usaha sekarang, kita tak merasa perubahan. Dia mungkin ada perubahan pada anak cucu kita, tuan-tuan.
Kalau tidak akan dilema macam ni lah. Ini cerita lah sikit tuan-tuan ya. Cerita tentang beberapa perkongsian. Kita nak cerita jugalah beberapa isu yang berkaitan dengan apa yang dikaitkan dekat negara kita ni. Ya wallahualam tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya cerita tentang mahkamah ni cerita saja. Saya cuma tanya macam mana pula mahkamah kata begini tapi hukum fiqah macam ni, kalau ikut akam dia dah murtad. Macam mana pula? Dia macam itulah. Saya bukan pertikaikan undang-undang syariah, tidak. Ataupun saya mempertikaikan keputusan mahkamah syariah, tidak sama sekali. Ya. Baik. Ada satu lagi hadis sebagai penutup, ya. Hadis babuz zakah minal Islam, iaitu bab zakat sebahagian daripada Islam. Baik, hadis yang seterusnya, an Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu yaqul. Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu berkata, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najdin sa'ir ar-ra'si nasma'u dawi'a sawtihi wala nafqah ma yaqulu hatta dana. Seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang daripada Najd ataupun merupakan dia penduduk Najd. Najd ni sekarang ni dia nama lama dekat bandar dekat Riyadh, dekat Saudi. Najd ni nama lama tapi kalau nama baru dia dekat Riyadh. Riyadh ni ibu kota Saudi Arabia lah. Ya. Datang daripada jauh jumpa Nabi dekat Madinah. Lebih kurang daripada Madinah pergi ke Najd tu lebih kurang dalam berapa jam saya lupa dah. 6 jam, 7 jam, wallahu alam kalau naik bas lah. Sebab saya tak pernah pergi sana. Ya. Jadi ahli Najd ni, orang daripada Najd ni datang sa'irai ra'si, maksudnya dalam keadaan rambut berkusut masai. Maksudnya itu tabiat orang yang bermusafir. Musafir jauh datang, rambut kusut masai, badan berdebu, baju berdebu, itu biasa. Baik. Nasma'u dawi as-sawtih. Perawi kata, dia kata Talhah berkata, kami mendengar suara daripada jauh. Dia jumpa Nabi daripada jauh, dia terus bercakap dengan Nabi, wahai Rasulullah, panggil je. So suara daripada jauh ni tak berapa jelas dan kami tak berapa dengar suaranya, wala nafqahu ma yaqulu, dan kami tak faham apa dia cakap. Sebab suara daripada jauh. So bila suara daripada jauh, tak berapa nak dengar, tak berapa jelas apa yang dikatakan, hatta dana, sehinggalah Nabi SAW datang dekat dia. Subhanallah. Akhlak Nabi SAW. Nabi ni, orang datang dari jauh, cakap jauh-jauh. Kalau kita ni, kalau kau nak, kau datang ke aku. Nabi tak. Nabi yang datang dekat dia, meraihkan dia, tuan-tuan. Nampak? Nabi tunjuk akhlak yang cukup baik. Macam tu sekali. Ada sekali Nabi SAW, ada sahabat panggil Muhammad. Dia tak panggil nama hormat. Ya tak? Macam kita nampak ada orang pangkat Tuan Haji kan, kita panggil bro. Tak boleh lah. Kan? Walaupun kita ni pangkat besar, gaji besar, pangkat datuk, tapi sebab dia lebih tua daripada kita, wajib hormat dia. Tak boleh panggil bro, panggil lah Haji ke apa, Tuan Haji, panggil. Saya belum pergi haji lagi. Tak apa, Tuan Haji tu saya panggil sebagai doa tu. Kan? Tak salah, tak ada masalah, itu panggilan hormat. Dia rasa bersalah pula. Saya tak pergi haji lagi. Ustaz dah panggil saya Tuan Haji. Tak apa. Pergi haji, tak pergi haji, itu belakang cerita. Kita nakkan panggilan hormat. Dan anggaplah itu doa daripada saya. Okey, tak apa Ustaz. Alhamdulillah. Macam tu. Okey. Nabi sendiri datang. Dan satu tahap, ada sahabat panggil Nabi Muhammad. Sampailah turun ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taj'alu du'a ar-rasuli bainakum kadu'ai ba'dikum ba'dah. Nabi kata, janganlah kamu jadikan panggilan kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kamu panggil antara satu sama lain. Maksudnya dengan Rasulullah panggilan dia berbeza, ada panggilan hormat. Bukan seperti kita dengan kawan. Dengan kawan kita ni panggil nama-nama samaran, nama pendek pun tak apa. Kawan rapat. Betul tak? Tapi dengan Nabi jangan buat macam tu. Ya. Padahal orang panggil Nabi Muhammad, Nabi tak kisah, Nabi senyap ya. Ya, Nabi tak tegur pun. Nabi tak kata, aku Rasulullah, panggillah hormat sikit. Aku Datuk, panggillah Datuk. Aku doktor, panggillah doktor. Tak ada. Nabi senyap ya. Sampai datang perintah Allah, Nabi cuma sampaikan. Kira betapa tawaduknya Nabi SAW. Baik. Faiza huwa yas'alu 'anil Islam, tiba-tiba bila Nabi dah datang, Nabi nak dengar dia cakap, tiba-tiba seterus itu dia terus tanya tentang Islam. Wahai Rasulullah, apa itu Islam?
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, khamsu salawatin fil yaumi wa lailah. Dia kata Islam itu adalah salat 5 waktu. Ya. Nabi tak sebut syahadah sebab dia dah Islam dah. Jadi sudah sedia Islam. So Nabi tak sebut syahadah lah. Tinggal untuk praktikal, untuk amalan. Maksudnya Islam itu bukan hanya sekadar dia syahadah, tetapi Islam itu wajib dibuktikan dengan amalan itu sendiri. Nabi kata Islam itu adalah salat 5 waktu pada siang dan pada waktu malam. Ada waktunya. 3 waktu siang dan 2 waktu malam. Siang, subuh, zuhur, asar, malam, maghrib dan isyak. Dia kata itulah Islam. Dia kata hal alayya ghairuha, adakah diwajibkan ke atas itu selain daripada salat 5 waktu? Nabi kata qala la illa an tatawwa. Nabi kata tidak ada yang wajib selain daripada 5 waktu ini kecuali kamu sukarela nak buat. Maksudnya yang lain tu tak wajib. Yang wajib 5 saja. Ba'diyah, qabliyah, tarawih, witir, gerhana matahari. Tak buat tak apa. Sunat Nabi kata. Ya, ini hujah majoriti ulama terhadap mazhab Hanafi. Majoriti ulama mazhab kita, mazhab Syafi'i, Maliki dengan Hambali berpendapat bahawa yang wajib hanyalah solat fardu 5 waktu sahaja. Manakala selain yang mana banyak lagi solat sunat, hukumnya sunat. Ya. Tapi mazhab Hanafi dia lain. Mazhab Hanafi dia kata yang fardu adalah solat 5 waktu dan tambahan satu lagi solat yang wajib iaitu solat witir. Solat witir. Kalau mazhab Hanafi, setiap malam siapa tak buat solat witir walaupun 1 rakaat, dia berdosa. Nampak tu? Ya. Kita bukan mazhab Hanafi lah. Sebab itu mazhab Hanafi kalau kita tengok orang Pakistan ke orang India ke, lepas dia solat 5 waktu selepas solat isyak tu dia mesti solat witir. Paling tak 1 rakaat dia akan buat. Sebab apa? Menurut mazhab mereka itu hukumnya adalah wajib. Macam tu. Ya. Tetapi di sisi majoriti ulama tak ada. Apakah hujah mazhab Hanafi? Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak. Nabi SAW dalam riwayat itu disebut Nabi bersabda, Al-witru haqqun faman lam yutir falaysa minna. Dalam hadis berkata witir itu adalah hak. Hak tu wajib, fardu. Sesiapa yang tidak berwitir maka dia bukan dalam kalangan kami. Nabi marah tu. Nabi kata witir ni wajib, mesti dibuat. Siapa yang tak solat witir bukan dalam kalangan kami. Itu hujah mazhab Hanafi. Jadi apakah hujah balas majoriti ulama? Majoriti ulama balas balik, dia kata apa? Dia kata hadis tu pertama sekali menurut ulama-ulama hadis tu dhaif. Hadis tu lemah. So hadis lemah tak boleh dijadikan hujah untuk menentukan wajib ke sunat ke tidak. Untuk hujah syariah tak dibenarkan. Ya. Dan jawab balas balik majoriti ulama termasuk mazhab kita, kalaulah hadis tu sahih sekalipun bukan bermakna wajib tetapi sunat yang sangat dituntut. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i dia kata solat witir ini adalah sunat yang muakkad, sangat-sangat dituntut macam rawatib. Ya. Sehingga kan ulama kata seorang Muslim yang beriman tidak selayaknya meninggalkan solat witir. Macam tu. Tapi nak buat still tak berdosa tuan-tuan. Ini pandangan ya. Ini ada pandangan dari segi sudut hukum. Ada tak solat yang wajib selain 5 waktu? Di sisi mazhab kita tak ada lah. Tapi kalau mazhab Hanafi mereka berbeza pandangan ya. Ini beza khilaf di kalangan para ulama ya. Jangan pula kita jumpa orang Hanafi apalah you kata witir ni wajib. Jangan. Itu mazhab mereka, biarkan, dan itu adalah khilaf yang mu'tabar. Kita hormat pandangan mazhab lain seperti mana mazhab lain menghormati mazhab kita. Baik. Jadi Nabi kata tak ada solat yang lain yang lebih wajib kecuali 5 waktu selainkan kalau kamu voluntarily kamu nak buat. Ya. Baik, kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, selepas salat 5 waktu iaitu wasiyamu Ramadan, iaitu puasa di bulan Ramadan. Ya. Qala hal alayya ghairuh. Dia katanya ada tak selain puasa Ramadan yang wajib ke atas diri aku? Maka qala la, tak ada. Illa an tatawwa, tidak ada puasa yang wajib selain di bulan Ramadan kecuali kamu sukarela nak buat. Yang maksudnya yang wajib jelas bahawa Ramadan saja yang wajib. Ini sepakat 4 mazhab.
Hanafi pun kata tak ada yang wajib, yang selebihnya melainkan bulan Ramadan saja. Sama ada 29 ataupun 30. Kecoh raya Isnin apa semua kan. Janganlah. Ya, kita gunakan sistem falak, kiraan, dan begitu juga kita gunakan sistem ru'yah. Kita raikan dua-dua. Ya, walaupun falak ni kita dah tahu dah sekarang ni. Kalau ikut kiraan ya, ikut dia punya had lengkung dia, dan peratusnya itu 6.2 ke 9.4, kita dah tahu dah, kita boleh kira umur berbulan berapa dan sebagainya, kita boleh tahu Isnin ke Selasa, ya. Ya, tetapi tetap Malaysia tetap tengok anak bulan, depend anak bulan nampak ke tidak, berdasarkan apa hadis Nabi SAW, sum li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Macam yang keluar video tu dekat apa Indonesia, ya, Pertubuhan Muhammadiyah dia Isytihar raya Isnin. Dia tak tengok ru'yah, dia memang kiraan betul. Ya, dia pakai sistem ijtimak bulan tu dengan bintang. So dia Isytihar Isnin. Malaysia, Indonesia dia macam tu. Dia tak ada sistem yang macam kita ni. Kita ada pemegang mohon-mohon besar diraja. Satu Malaysia raya bersama, sama-sama. Ya tak? Indonesia lain. Nak ikut Muhammadiyah boleh, nak ikut NU pun boleh. Lagi pelik yang masa Ramadan tu macam-macam. Tarikat tu kata awal macam-macam. Kenapa macam tu? Sebab Indonesia dia tak ada enactment undang-undang yang menyekat, tak ada. Pancasila mereka kebebasan beragama, kebebasan bermazhab. Ya, kita kalau yang buat macam tu, kita pandai-pandai tentukan tarikh Ramadan, boleh didakwa. Sebab kita ada undang-undang. Indonesia tak ada. So no wonder lah tuan-tuan. So tak sama tuan-tuan. Mereka Pancasila. Kita berperlembagaan. Ada sultan, ada kuasa agama. Ya. Jadi kita tunggu hari Ahad ni. Besok nanti akan tengok cerap anak bulan tu. Ikut kiraan tu memang kita dah tahu dah. Tapi tak cukup, kita kena tengok ru'yah juga. Nampak, raya tak nampak. Ya. Biasanya kalau ikut kiraan, ya, kalau kiraan tu raya lusa, biasanya tengok memang tak nampak lah. Itu pengalaman saya lah. Sudah beberapa kali bincang dengan ahli falak, kita sendiri pernah tengok dan sebagainya. Kalau ikut kiraan hisab, tak nampak. Kalau pergi tengok tu memang tak nampak lah. Kebiasaannya. Ya. Tetap bagaimanapun ru'yah yang pertama lah. Ru'yah kita bagi utama, sunnah Nabi SAW. Okey. Baik. Jadi tak ada lagi puasa kecuali bulan Ramadan saja. Ya, dan kemudian wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tentang zakat. Kemudian dia kata hal alayya ghairuha. Adakah kalau selain daripada zakat yang wajib tu, zakat harta, zakat simpanan, zakat tanaman, zakat perniagaan, zakat ternakan, ada tak yang wajib ke atas diriku? Maka Nabi kata tak ada. Ini saja, zakat harta dan zakat itu yang disebutkan tadi saja yang diwajibkan oleh Allah. Selain itu tak ada. Sedekah masjid ke, sedekah wakaf ke, dia bukan sedekah yang wajib. Voluntary tak ada masalah. Ya. Nabi kata la illa an tatawwa. Tidak ada zakat yang wajib kecuali ini. Melainkan kamu secara sukarela nak sedekah lebih daripada itu. Macam tadilah, kita zakat fitrah wajib RM7 satu kepala. Tapi kita nak bayar grade A. Itu sunat. Yang RM7 tu wajib, tambahan lagi RM7 tu, itu sunat, pahala lebih. Ya. Baik. Kemudian fa'adbara ar-rajulu wa huwa yaqul. Kemudian lelaki itu berpaling. Berpaling daripada Nabi SAW. Dia sudah berpuas hati, dah dapat jawapan, mereka berpaling. Cuma ada persoalan di sini, kenapa Nabi tak sebut haji? Kemungkinan ulama kata sebab dalam hadis ini kemungkinan fardu haji belum difardukan lagi. Mungkin pada awal Nabi berhijrah dekat Madinah. Ya, haji difardukan pada tahun ke-6 ke tahun ke-7 hijrah, tak silap saya. Lupa dah. Ya. Jadi tak sebut haji sebab kemungkinan haji belum difardukan lagi, belum disyariatkan lagi. Baik, lelaki itu berpaling, wa huwa yaqul wallahi la azidu ala hadha wala anqus. Kemudian dia berpaling daripada Nabi, dia nak balik ke tempat dia, dia pun bersumpah, demi Allah, sesungguhnya amalan ini tidak akan aku tambah dan tidak akan aku kurangkan. Maksudnya dia buat yang ni saja. Maksudnya salat fardu 5 waktu dia akan buat ni saja. Tak nak buat salat sunat yang lain. Lepas tu puasa Ramadan dia akan buat yang tu saja. Puasa Isnin Khamis ke, puasa 10 Muharram ke, puasa hari-hari putih ke, dia tak nak buat. Dia nak buat Ramadan saja. Dan begitu juga zakat dia nak bayar yang wajib.
tabung-tabung ni dia tak nak buat. Nak buat yang wajib saja. Maka apa kata Nabi SAW? Aflahar rajulu in sadaqa. Nabi kata kalau betul-betul dia buat betul-betul ikhlas, dia akan berjaya. Maksudnya dia akan selamat dekat akhirat nanti. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis sahih riwayat Bukhari yang mana disebutkan tuan-tuan, ya, sekurang-kurangnya kalau kita hidup sebagai hamba Allah, sekurang-kurangnya buat yang wajib. Kalau dia buat yang wajib, dia tak nak buat yang sunat. Dia puasa, ada orang tu solat 5 waktu. Lepas tu ba'diyah tak nak buat. Tak ada masalah. Ya. Apalah kau ni ba'diyah 2 rakaat pun tak nak. Dia sembahyang 5 waktu pun okey lah kan. Ya. Ya, jadi ialah benda tu walaupun kita nampak selesa ataupun kurang menyenangkan, kalau boleh buatlah tambah-tambah juga kan. Tapi kalau dia nak buat macam tu saja, biar. Ada orang memang dia solat 5 waktu saja. Ya. Dia sedekah yang fardu saja. Puasa Ramadan saja. Puasa lain tak nak buat. Nabi kata kalau betul-betul dia buat ikhlas, kena cara dia, dekat akhirat nanti dia akan berjaya, akan masuk syurga. Nampak tu. Ya. Cuma tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali sebenarnya. Walaupun Nabi kata kalau buat yang fardu saja boleh masuk syurga, tak akan masuk neraka. Tapi Nabi kata banyak sekali hadis Nabi galakkan melakukan amalan-amalan sunat. Ya, sebab apa? Amalan fardu kita belum tentu sempurna, tuan-tuan. Amalan fardu kita belum tentu sempurna. Seperti mana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, awalu ma yuhasabu bihil abdu min amali as-salah. Amalan yang pertama sekali yang Allah akan hitung adalah salat. Ya, dalam banyak-banyak amalan, pertama sekali yang Allah akan tanya adalah salat. Wa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Sesiapa yang Allah cek salatnya bagus, sempurna, dia akan berjaya, dia akan selamat insya-Allah. Ya. Wa in fasadat, kalau salatnya rosak, salatnya banyak cacat ataupun tak salat, faqad khaba wa khasira, pasti dia akan menyesal dan dia akan rugi dekat akhirat. Tak selamatlah. Ya. Baik. Dalam hadis disebut jikalau amalan salatnya itu fa in taqasat as-salatu, kalau salatnya berkurangan ataupun ada kecacatan, tak sempurna ibadah salat fardu 5 waktu. Bila Allah cek, Allah timbang, salat ni memang kau buat tapi ada banyak lompongan. Ada salat yang tak sempurna, ada salat yang kau tak ikhlas, ada salat yang kau tak khusyuk dan sebagainya. Itu pun tak melayakkan lagi untuk dia masuk syurga Allah. Tetapi rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman kepada malaikat yang mengira, yang menghitung amalan-amalan kita ni tuan-tuan dekat akhirat nanti. Allah berfirman, unzuru hal li 'abdi min tatawwu'in. Wahai para malaikat yang menghitung, yang mengira, yang mencatat amalan-amalan hamba Allah, tengok dalam buku amalannya ada tak ibadah-ibadah sunat ataupun solat-solat sunat. Malaikat pun cek. Ternyata ada. Maka malaikat pun buat laporan pada Allah, ya Allah, ada. Dia banyak solat sunat, walaupun dia tak solat fardu dengan sempurna, tapi banyak solat sunat. Tarawih tak pernah tinggal. Maka fatukammalu biha al-faridah, maka solat fardu yang cacat tadi itu, yang tak sempurna, maka akan disempurnakan dengan solat-solat fardu, dengan solat-solat sunat. Itu penting tuan-tuan. Amalan sunat ni dia sebagai plan B. Kalaulah ibadah fardu kita ada banyak lompongan, maka akan ditopak balik oleh amalan-amalan sunat. Itu kita kena ingat. Dan Nabi kata summa yakunu sa'iru amalihi ala dhalik. Begitulah turutan amalan-amalan yang lain. Maksudnya bukan solat saja yang tak sempurna akan ditampal dengan solat-solat sunat. Begitu juga dengan ibadah-ibadah lain. Sebagai contoh, kita zakat. Zakat kita yang wajib tu tak sempurna. Mungkin ada riya, ada kesombongan, kurang ikhlas dan sebagainya. So zakat kita ni cacat. Allah tak berapa nak terima. Macam mana nak tampal balik? Banyakkan sedekah sunat. Sedekah sunat tu akan elokkan balik, dia akan simen balik mana-mana yang lubang pada zakat kita. Begitu juga puasa kita ni tuan-tuan. Puasa kita termasuk saya lah macam-macam. Mata tak jaga, mulut tak jaga. Itulah kita risau yang mana Nabi kata rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Berapa ramai yang berpuasa tak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Man lam yada' qawla zuri wal 'amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah. Sesiapa yang tidak meninggalkan kata-kata nista, kata-kata buruk, ya, begitu juga dengan amalan maksiat ketika berpuasa,
maka Allah tak pandang dia meninggalkan lapar dan dahaga, meninggalkan makan dan minum. Maksudnya dia puasa Allah tak pandang. Itu yang kata puasa tak sempurna, puasa gugur pahala je. Jadi tuan-tuan, macam mana kita nak topak balik, macam mana kita nak tampal balik kita punya puasa? Dalam hadis iaitu zakat fitrah, dan satu lagi puasa-puasa sunat. So dekat akhirat nanti Allah cek puasa kita, ini banyak ni. Engkau ni puasa tapi menipu kuat juga. Engkau ni puasa tapi mata tengok Instagram yang seksi-seksi tu pun dia juga. Kan gugur pahala tu. So macam mana? Puasa sunat akan topak balik tuan-tuan. Itu penting amalan sunat. Dan seterusnya haji. Haji kita buat, kita yakin Allah tak sempurna lah, macam mana nak buat. Ya. Macam mana kita nak apa? Nak daftar lagi haji pergi selepas 5 tahun baru boleh daftar kat tabung haji. Itu pun belum tentu dapat. Itu tak tahu lagi 30, 40 tahun, 50 tahun baru dapat giliran. Tak hidup lagi ke tidak, tak tahu. Wallahu alam. Ataupun nak pergi cepat, pergi yang furada. Paling murah 50,000. Kalau ikutkan macam kita, macam saya, dia bukan kaya, dapat beli cash kita. So macam mana kita nak topak balik, nak sempurnakan haji kita yang kita rasa macam tak mabrur. Ada duit 7-8 ribu, pergi umrah. Buat umrah betul-betul. Duduk sana 10 hari tu, kalau Mekah sana 6 hari. 6 hari sana, pulun hari-hari buat umrah. InsyaAllah. Umrah sunat tu lah ia akan menampal balik haji fardu kita kalau ada lompongan. Itu penting. Walaupun dalam hadis kata buat wajib saja dah cukup. Tapi dengan syarat kena betul-betul. Tapi kita takut kadang-kadang kita tak sempurna. Solat kita pun kadang-kadang melayang tak ke mana, khusyuk tak ke mana. Betul tak? Sedekah kita pun tak betul, riak ke ikhlas ke, wallahu alam, kita tak tahu. Puasa kita lagilah. Ya? Lagilah tuan-tuan. Sana sini mata kadang-kadang duduk sebelah meja kawan, mengumpat sempat tu. Masuklah saya tuan-tuan. So perlu ditampal, ada plan B. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan kita mendapat rahmah dan maghfirah. Ya, maka hadis pun dah tamat, dah habis. Maka bermakna habis pengajian kita pada hari ini. Ya, mudah-mudahan kita mendapat rahmah. Ada beberapa hari lagi. Ya, malam ni 29. Ada 2 hari lagi. Sempat lagi nak pulun tuan-tuan. Sempat lagi. Kalau dah khatam Al-Quran, boleh lagi 2 hari dia 2-3 juzuk lagi. Kan? Boleh lagi insyaAllah. Ya. Peluang untuk kita mendapat rahmat daripada Allah. Kita tak nak sampai Nabi kata, Malaikat Jibril berdoa, Rarima anfu mri'in adraka Ramadana falam yughfar lahu. Malaikat Jibril berdoa, malanglah sesiapa yang melalui Ramadan tetapi tidak mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak nak jadi macam tu. At least masuk Ramadan, kita keluar Ramadan, kita berubah menjadi lebih baik. Janganlah kita keluar Ramadan tidak mendapat pengampunan daripada Allah. Maksudnya sama aja. Masuk Ramadan pun kaki maksiat juga. Ramadan pun mengumpat kuat juga. Ramadan fitnah orang pun kuat juga. Ramadan tengok handset benda-benda tak elok pun boleh tahan juga. Tak berubah. Maka orang macam ni tak dapat pengampunan daripada Allah. Tak nak jadi macam tu tuan-tuan. Baik, setakat itu saja dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapat rahmah dan maghfirah. Mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fi maqamina hadza man ila ghafarta wal hamman ila farajta wa la daynan ila qadaita wa la marida ila shafaita wa la hajata min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.